Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi viral di media sosial satu video yang menunjukkan seorang kanak-kanak yang mengganggu seorang lelaki semasa solat di masjid. Dia pergi tarik kerusi yang sepatutnya diduduki oleh pakcik berkenaan sampai tergolek pakcik itu. Dan isu ini telah mencetuskan pelbagai reaksi negatif daripada netizen. Disebabkan saya dan isteri adalah salah satu keluarga yang suka untuk bawa anak-anak ke masjid, bahkan bukan kami saja, banyak lagi keluarga-keluarga yang lain suka buat perkara yang sama, maka saya akan berikan reaction yang sebaiknya dalam hal ini. Dan saya minta maaf saya tak tayangkan video berkenaan. Anda boleh cari video itu kerana video itu telah viral di media sosial, apatah lagi ia melibatkan kanak-kanak yang tidak berapa nak elok untuk kita tayangkan di dalam video ini. Sahabat-sahabat, sebagai orang berpendapat bahawa kehadiran kanak-kanak di masjid boleh mengacau khusyuk semasa ibadah. Namun kita perlu sedar bahawa mendidik anak-anak tentang agama dan kebiasaan mereka dengan masjid adalah penting bagi perkembangan rohani mereka. Jika kita ingin mengutarakan kebimbangan mengenai gangguan terhadap khusyuk, kita juga perlu mempertimbangkan tindakan-tindakan yang sering dilakukan oleh orang dewasa yang turut mengacau khusyuk di masjid. Misalnya bacaan zikir selepas salat yang kuat hingga mengganggu jemaah lain yang sedang salat. Sama ada mereka sedang menunaikan solat sunat, jamak atau qada. Ini juga mengganggu khusyuk orang yang sedang solat. Kedua, membawa anak-anak ke masjid tidak hanya diperbolehkan tetapi juga disunahkan apabila mereka mencapai usia 7 tahun. Dan disarankan untuk mengajar mereka mengenai hal ini ketika mereka berumur 10 tahun. Ini akan membiasakan mereka dengan salat dan memungkinkan mereka mempraktikkan hal berkenaan bersama saudara-saudara seiman ketika mereka dewasa nanti. Adapun hadis yang mengatakan bahawa jannibu masajidakum sibyanakum, jauhkan masjid dari anak-anak kamu, ia adalah hadis yang daif, ia adalah hadis yang lemah, tidak sahih daripada Nabi Muhammad SAW, walaupun ia telah direkodkan oleh Imam Al-Bahaqi rahimahullah dalam kitab beliau. Imam Malik pernah ditanya tentang hukum membawa anak-anak kecil ke masjid. Dia menjawab, in kana la ya'basu li sughrihi wa yakfu idza nuhiya fala ara bihadza ba'sa. Wa in kana ya'basu li sughrihi fala ara an yu'ta bihi ila al-masjid. Jika kanak-kanak tidak mengganggu kerana usia mereka dan mereka diam ketika ditegur, maka saya tidak melihat ada masalah. Namun jika mereka mengganggu kerana usia mereka, maka sebaiknya tidak membawa ke masjid. Anda rujuk dalam kitab Al-Mudawanah jilid pertama muka surat 195. Oleh itu, jika anak-anak kita masih di bawah usia 7 tahun, perlu ada pengawasan yang lebih teliti terhadap mereka. Dalam video yang telah viral itu pun kita tengok berkemungkinan budak berkenaan berumur 7 tahun ke bawah. Budak-budak seperti ini tidak boleh dibiarkan berkeliaran bebas di dalam masjid. Sama ada kita dukung dia ataupun memastikan budak-budak ini solat bersebelahan dengan kita. Mereka perlu diberikan perhatian yang khusus. Adalah tanggungjawab ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka berperilaku dengan baik di masjid. Ini termasuk mengajar mereka tentang adab dan etika di masjid serta memastikan mereka tidak mengganggu solat atau aktiviti lain yang berlaku di dalamnya. Ini bukan sahaja untuk menjaga khusyuk tetapi juga untuk keselamatan dan keselesaan jemaah yang lain. Pihak jemaah pun janganlah sensitif sangat kalau anak-anak terlepas daripada jagaan ibu bapa. Anggap sajalah anak-anak itu sedang belajar dan ibu bapanya sudah berusaha sehabis baik. Maka akhirnya tanggungjawab komuniti untuk saling melengkapi pendidikan anak-anak berkenaan. Janganlah dimarahi kanak-kanak kerana mereka melakukan satu atau dua kesalahan. Maklumkanlah kepada ibu bapa mereka dengan baik dan berilah dorongan yang positif kepada mereka. Kerana pada usia inilah yang akan menjadi titik penting dalam kehidupan dan pembinaan jati diri budak-budak. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukanlah dari kalangan kami sesiapa yang tidak mengasihi anak-anak kecil kami dan tidak memuliakan golongan yang tua dari kalangan kami. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Marah kepada kanak-kanak tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya berilah nasihat yang baik kepada ibu bapa mereka. Jika sikap keras juga ditunjukkan oleh jemaah masjid, bagaimana mungkin
anak-anak kita akan merasa nyaman untuk datang ke tempat yang mulia itu. Mereka akan melihat masjid hanya sebagai tempat yang menakutkan. Kalau orang masjid pun bengis, bagaimana anak-anak kita nak rasa nyaman untuk pergi ke tempat tu? Nak rasa selesa untuk pergi ke tempat berkenaan? Mereka tak akan rasa kemuliaan. Yang mereka rasa adalah pengalaman buruk sahaja. Jangan hanya kerana mereka bising atau berjalan merata-rata menyebabkan anda terus menghalang mereka ke masjid. Kerana di masjid Nabi Muhammad SAW dahulu pun berlaku situasi yang sama dan Nabi SAW biarkan. Ada kanak-kanak yang menangis di dalam masjid, tapi Nabi tak halang pun anak-anak itu ke masjid dan berikan denda kepada ibunya. Tetapi Nabi pendekkan pula salat kerana memahami keperluan seorang anak dan juga ibu. Sahabat-sahabat, saya akan baca kepada anda beberapa hadis yang menunjukkan bahawa kanak-kanak ikut ibu bapa dan datuk mereka ke masjid. Bahkan sebahagian kanak-kanak itu pasti akan dianggap nakal oleh sebahagian orang kita. Kalau zaman tu boleh rekod video dan sebagainya, pasti netizen kita akan menghujat kanak-kanak itu ataupun orang tua mereka. Tetapi Nabi dan para sahabat telah membuktikan mereka relax saja dengan hal seperti itu. Sahabat-sahabat, hadis yang pertama. Hadis ini akan menunjukkan bahawa Nabi SAW membawa cucu baginda ke masjid meskipun mereka masih kecil dan belum mampu duduk diam seperti jemaah lain. Bahkan cucu Nabi tersebut tidak melaksanakan salat tetapi bermain-main di sekitar Nabi SAW ketika baginda salat. Nabi tak jadikan itu sebagai isu. Hadisnya adalah daripada Shaddad bin Al-Had Al-Laisi radhiyallahu anhu. Dia sebut, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatai al-isha wa huwa hamilun hasanan aw husainan. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال أبي فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهران صلاتك سجدت أطالتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني fakarihtu an a'jilahu hatta yaqdiya hajatah. Rasulullah keluar menuju kami pada salah satu daripada dua salat malam dalam keadaan baginda membawa Hasan atau Husin. Lalu Rasulullah ke hadapan dan meletakkan cucunya di samping baginda. Kemudian Rasulullah bertakbir untuk memulakan salat. Ketika sujud, baginda sujud dalam tempoh masa yang lama. Maka aku, iaitu Shaddad, angkat kepala. Tiba-tiba aku melihat ada seorang budak di atas belakang Rasulullah SAW dalam keadaan baginda sujud. Lantas aku kembali sujud. Apabila Rasulullah selesai salat, sebahagian orang bertanya, wahai Rasulullah, engkau sujud lama sekali sehingga kami menyangka telah berlaku sesuatu kepada dirimu. Atau ketika itu engkau sedang mendapat wahyu. Baginda membalas, semua itu tidak berlaku, tetapi cucuku sedang mengendaraiku. Lalu aku tak suka untuk terburu-buru sehinggalah aku dapat biarkan dia selesaikan kemahuannya. Hadis ini sahih, riwayat Imam An-Nasai. Sefaham anda yang sedang menonton ini, cucu Nabi SAW dalam hadis ini iaitu Hasan ataupun Husin, umur dia berapa? Saya secara peribadi tak fikir cucu Nabi itu berumur 7 tahun dan ke atas. Sebab biasanya yang suka meragih ni, yang suka naik atas belakang orang ni, umurnya sekitar 2 hingga 5 tahun sahaja. Hadis yang kedua. Hadis ini akan menunjukkan bahawa Rasulullah SAW larang apabila ada orang yang larang budak-budak yang duduk atas belakang baginda ketika solat. Menunjukkan larangan itu adalah satu kesalahan dan perbuatan kanak-kanak berkenaan tidak patut dicegah. Sahabat-sahabat, seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud, dia cerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fa iza sajada wasaba al-Hasan wal Husain ala dhahrihi fa idza mana'uhuma ashara ilaihim an da'uhuma falamma qada as-salah wada'ahuma fi hijrihi faqala man ahabbani falyuhibba hadhain. Apabila Rasulullah SAW salat, ketika sujud, Al-Hasan dan Al-Husain naik di atas belakang baginda. Apabila ada sahabat yang mahu melarang kedua-dua mereka, Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada mereka untuk dibiarkan kedua-dua kanak-kanak berkenaan. Apabila telah selesai, Rasulullah letakkan kedua-duanya di hijr baginda. Kemudian baginda bersabda, sesiapa yang menyintaiku, maka cintailah kedua-dua anak ini. Hadis ini hasan di dalam Sahih Ibn Khuzaimah. Jadi hadis ini sangat jelas menunjukkan larangan Nabi SAW kepada orang yang larang budak-budak daripada bermain-main dengan orang yang sedang salat. Bukan setakat dalam salat. Ada satu waktu ketika Nabi sedang khutbah Jumaat dekat dalam masjid. Nabi turun daripada mimbar dan bawa kedua-dua cucu baginda Nabi SAW tu naik atas mimbar. Pada waktu itu mereka masih budak lagi, berkemungkinan bayi lagi. Buraidah radhiyallahu anhu dia cerita, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtab, fa aqbala Hasanun wa Husain alaihima qamisani ahmarani ya'thurani wa yaquman." فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهما فوضعهما في هجره فقال صدق الله ورسوله وإنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في خطبته. Aku pernah menyaksikan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, lalu Hasan dan Husain datang dengan memakai baju merah, merangkak dan berdiri seperti seorang bayi. Lalu Rasulullah turun dan mengambil kedua-duanya lalu meletakkan kedua-duanya pada hijr baginda. Kemudian baginda bersabda, benarlah kata-kata Allah dan utusannya. Sesungguhnya harta dan anak-anak kamu adalah satu fitnah. Aku melihat kedua-dua budak ini, tetapi aku tidak mampu untuk bersabar. Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan khutbah. Hadis ini sahabat-sahabat adalah hadis yang sahih riwayat oleh Ibn Majah. Sahabat-sahabat, saya bagi satu bonus hadis lagi, iaitu hadis yang ketiga. Hadis yang Nabi SAW solat di masjid dengan pegang baby. Untuk pengetahuan sahabat yang menonton, selain Hasan dan Husain, Rasulullah ada cucu perempuan bernama Umamah. Jika Hasan dan Husain adalah anak kepada Fatimah, maka Umamah pula anak kepada Zainab. Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu dia bercerita, dia kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binti Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wali Abil As bin Rabi' bin Abd Syams. Fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Ada waktu Rasulullah salat dalam keadaan baginda dukung Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang cucu perempuan Nabi dari menantunya Abu Al-As bin Rabi' bin Abd Syams. Apabila Nabi sujud, baginda meletakkan Umamah. Apabila Nabi berdiri qiyam, Nabi akan mendukung Umamah semula. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jika anda dah beli buku Sahih Al-Bukhari terbitan Santai Ilmu Publication yang saya pegang ini, anda semak pada hadis ke-516 jilid yang pertama. Wallahu ta'ala a'lam sahabat-sahabat. Saya kira video ni dah panjang dah. Penjelasan pun saya rasa sudah padat dan juga memadai. Kalau anda rasa video hari ini bermanfaat, anda tekan butang share. Semoga orang lain juga boleh mendapat manfaat sama-sama. Jika anda nak bantu channel kita ini dan belanja saya untuk terus bersemangat menggerakkan projek memandaikan umat dengan ilmu, tekan butang super share yang ada di bawah dekat bahagian komen anda dan tekan seberapa banyak nilai RM ataupun USD yang anda mahu belanja untuk kita menjayakan projek-projek memandaikan umat dengan ilmu. Jumpa lagi dalam video reaksi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.